Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pada pembelajaran kita pada kali ini, kita akan belajar tajuk Setiap Orang Ialah Pemimpin. Tajuk ini adalah di bawah bidang hadis. Dalam buku teks, kamu semua boleh rujuk muka surat 56. Bila disebut setiap orang adalah pemimpin, maka tidak terkecuali semua ataupun setiap daripada kita, setiap orang adalah pemimpin. Okey, yang seperti mana gambar di sebelah kiri. Siapakah beliau? Siapakah yang berdiri di sebelah kiri dalam video yang dapat awak lihat? Okey, beliau adalah Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, okey, dan jawatannya adalah sebagai Ketua Negara Malaysia. Okey, namanya adalah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Okey, beliau merupakan seorang pemimpin kepada negara Malaysia, Ketua Negara Malaysia. Awak jangan confuse, Ketua Negara dan juga pemimpin negara adalah orang yang sama. Tetapi Perdana Menteri itu adalah jawatan yang berbeza dan orang juga berbeza. Okay, setiap orang adalah pemimpin. Okay, jadi kita akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Kita akan tengok objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, Ustazah nak yang pertama, pelajar boleh membaca hadis dengan betul. Yang kedua, pelajar boleh membaca hadis dengan betul dan fahami maksudnya. Yang ketiga, pelajar dapat mengetahui tanggungjawab setiap individu. Dan yang keempat, Ustazah nak kamu semua mengetahui apakah pengajaran daripada hadis yang dipelajari. Okey, baiklah. Sekarang kita akan baca bersama-sama hadis yang dapat kamu lihat dalam video ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal-qadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Riwayat Bukhari. Okay, hadis ni adalah berkaitan dengan pemimpin. Okay, Ustazah nak masing-masing boleh membaca hadis ini dengan lancar. Okay, boleh membaca hadis ini dengan lancar. So, kita akan teruskan dengan maksud hadis. Okay? Kita akan tengok sedikit demi sedikit potongan hadis tersebut dan kita akan belajar apakah yang dimaksudkan dengan hadis tersebut. Okay, yang pertama adalah kullukum ra'in. Apa yang dimaksudkan dengan kullukum ra'in? Setiap kamu ialah pemimpin. Setiap kita ni, diri awak tu, walaupun awak belum bergelar sebagai ketua keluarga, walau awak belum bergelar sebagai seorang suami, maka kita
juga adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Okay? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ni maksudnya setiap daripada kita ni bertanggungjawab atas kepimpinan kita. Bila kita ni disebut kita ni adalah pemimpin, maka kita ni ada tanggungjawab, ada komitmen terhadap orang yang kita pimpin tu. Okey, yang ketiga, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Imam ni maksudnya ketua ataupun macam senang nak bagi awak faham, imam dekat masjid tu kan kita ada imam. So, imam ni adalah pemimpin kepada orang di bawahannya. Okay. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Dan lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Dan orang lelaki juga adalah pemimpin kepada keluarga dia. Dan dia bertanggungjawab ke atas kepimpinannya. Okay, next. وَالْمَرْأَةُ ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggungjawab ke atas kepimpinannya. So, sekejap lagi kita akan tengok perempuan. Apakah yang dimaksudkan dengan perempuan ni? Okay. Kemudian, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pekerja. Dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab ke atas kepimpinannya. Jadi pun kita akan belajar huraian. Adik pekerja pun kena bertanggungjawab ke atas harta majikan kan. Okay. Khala wa hasibtu an qad khala. Dan berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ ra'iyatihi. Dan kamu semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab ke atas kepimpinannya. Okey, tadi disebut imam. Imam tu adalah pemimpin yang pertama sekali dalam hadis ni. Okey, imam tu adalah pemimpin dan bertanggungjawab ke atas orang bawahannya. Okey, yang kedua disebut siapa? Suami. Okey, suami itu adalah pemimpin. Yang ketiga siapa? Perempuan. Yang keempat, pekerja. Dan yang kelima adalah lelaki. Last kali diberitahu bahawa setiap kamu ialah pemimpin. Dan pemimpin ni bertanggungjawab lah. Okay. Jadi kita akan next slide kita akan belajar siapakah individu yang bertanggungjawab ni. Okay. Kita tengok yang pertama adalah pemimpin. Okey, pemimpin lah, tak kira lah pemimpin. Kalau dalam negara kita, pemimpinnya adalah ketua negara kita iaitu Yang di-Pertuan Agong. Dan Perdana Menteri juga adalah seorang pemimpin. Begitu juga dengan menteri-menteri. Mereka adalah pemimpin. Kalau dalam skop yang lebih kecil, kalau di kampung, kita ada juga pemimpin iaitu ketua kampung ataupun penghulu kampung. Kalau kecilkan lagi skop kita di sekolah. Di sekolah juga kita ada pemimpin iaitu pengetua. Pengetua tu adalah pemimpin bagi organisasi sekolah. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Mereka juga adalah pemimpin. Okey, begitu juga kalau awak bekerja. Okay, awak bekerja di sebuah syarikat. So, bos yang paling atas sekali, CEO itu adalah pemimpin. Okay. Yang kedua adalah suami. Okay, Ustazah percaya
masing-masing mesti ada naluri nak berkahwin, naluri nak jadi suami, naluri nak jadi isteri, naluri nak disayangi, menyayangi. So, isteri dan juga suami ni juga adalah individu yang bertanggungjawab lah. Maksudnya ada juga suami akan memimpin orang di bawah tanggungannya. Isteri pun sama juga. Okay? Yang keempat adalah pekerja. Okay? Pekerja. Macam ustazah adalah pekerja. Kalau awak ada yang sesetengah pelajar yang bekerja. Okay? Tak kiralah kerja apa sekalipun, maka awak, kalau sekiranya awak bekerja, awak adalah pekerja. Okay? Dan yang last sekali adalah anak. Sekiranya awak belum bekerja, masih bersekolah, kan? So, awak adalah anak. So, apa tanggungjawab pemimpin, suami, isteri, pekerja, anak ni kita akan bincangkan sekejap lagi. Yang pertama, kita akan tengok tanggungjawab pemimpin. Okay? Tanggungjawab pemimpin yang pertama adalah berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Okay, seorang pemimpin sekiranya nanti pun kalau awak dah jadi ketua keluarga, awak dah jadi bapa, so awak kena berlaku adil terhadap keluarga awak, terhadap anak-anak awak. Okay, dan juga menghapuskan kezaliman. Yang kedua, menegakkan syariat Islam. Kita tahu negara kita adalah negara Malaysia, negara Islam. Maka kita kena tegakkan syariat Islam lah. Okay? Maksudnya kalau time puasa, bulan Ramadan kena kuat kuasakan. Tak ada pun kedai Islam, kedai orang Melayu kita yang buka pada waktu tengah hari. Kan, kena kuat kuasakan sebab kita adalah orang yang bertanggungjawab, iaitu kita adalah pemimpin. So kalau Islam kata ya, boleh buat, kita lepas ni kita on je lah. Tapi kalau katakan dalam Islam tak boleh buat itu, buat ini, so kita kena pertahankan. Okay? Yang ketiga, menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Yang keempat, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Infrastruktur ni maksudnya dalam sesuatu tempat ataupun sesuatu kawasan ataupun sesuatu daerah tu kena ada kemudahan-kemudahan yang lengkap lah. Macam contohnya dekat dalam satu daerah mesti ada sekolah, mesti ada klinik, mesti ada hospital dan sebagainya. Okay. Yang kelima, bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Okay, bersikap toleransi ni maksudnya kita bertolak ansur dengan orang bawah. Janganlah bila kita dah jadi pemimpin, bila kita dah jadi bos besar, kita dah tak hiraukan orang bawahan. Kita dah tak nak dengar apa masalah orang bawahan. Yang penting kita nak produk company kita tu jalan aja. Tak boleh macam tu. Kita kena ada sikap toleransi tersebut. Okay, next adalah tanggungjawab suami. Okay, ustazah percaya. Okay, masing-masing ni dalam kelas ustazah mesti ada perasaan ingin berkahwin, ingin mempunyai isteri, ingin disayangi, ingin menyayangi. Itu adalah naluri kita sebagai manusia, fitrah kita, perasaan kita memang macam tu. So, berkahwin ini bukannya tiket untuk berseronok-seronok sahaja. Okay? Ia lebih kepada tanggungjawab. Tanggungjawab suami ni sangat besar dan juga berat. Kalau tak dapat nak laksanakan tanggungjawab ni, akan disoal di akhirat kelak. So, tanggungjawab yang pertama adalah memberi didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Kalau isteri ataupun anak-anak ada buat salah, maka si suami kena tegur. Kena betulkan apa yang salah tersebut. Okay, tak boleh biar aja. Sebab segala dosanya akan ditanggung oleh si suami. Nampak macam ringan, tapi sebenarnya sangat berat. Okey, yang kedua, memberi nafkah kepada keluarga. Sebab itulah, sekiranya awak
seorang suami ni tidak mempunyai pekerjaan, tidak ada wang untuk menampung keluarga, menampung perbelanjaan keluarga, maka hukumnya adalah makruh untuk berkahwin. Sebab apa? Sebab si suami tak boleh nak bagi nafkah. Nafkah bukannya sekadar dari segi batin sahaja. Nafkah juga adalah dari segi zahir. Okay? Nafkah suami kepada isteri ada 3. Yang pertama adalah suami wajib bagi nafkah tempat tinggal yang selesa kepada si isteri. Bila dah kahwin, kena make sure. Sekiranya kita nak duduk dekat satu rumah tu, kena rumah tu selesa bagi si isteri. Kita tak boleh, dah tak ada duit, duduklah kat sini. Tak boleh. Mesti tempat tu selesa. Okay? Tempat tinggal yang pertama. Yang kedua adalah makan dan minum. Makanan tu yang beli tiap-tiap hari tu, yang keluarga makan tu, adalah tanggungjawab suami untuk membeli. Bukannya tanggungjawab anak, bukan juga tanggungjawab si isteri. Okay? Dan yang ketiga adalah pakaian. Okay? Pakaian ni 1 tahun 1 pasang wajib suami bagi kepada isteri. Atas sampai bawah, luar dan juga dalam. Memang 1 pasang lengkap. Setahun sekali sahaja. Okay, tapi kalau katakan suami tu banyak duit, gaji besar, kalau dia nak beli sampai 10 pasang, 20 pasang, itu terpulang kepada kemampuan si suami. Yang wajibnya hanyalah 1 pasang sahaja. Yang si isteri pula dah tahu si suami tak kurang duit, maka janganlah minta banyak-banyak. Cukup wajib 1 pasang, 1 tahun sekali 1 pasang sahaja. Okey, yang ketiga, memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Yang keempat, melayan dan bergaul dengan isteri dan juga anak-anak dengan baik. Isteri dengan anak-anak kena layan dengan baik. Walaupun kita balik kerja, si suami balik kerja letih-letih kan. Tak naklah terus dengking si isteri dan juga anak-anak. Kena layan mereka walaupun kita letih, walaupun kita penat, balik kerja kena layan dengan sebaik-baiknya. Sebab bila kita layan dengan baik, isteri gembira, maka kita dah bagi nafkah dari segi batin, iaitu menggembirakan isteri. Okey? Next, kita tengok pula tanggungjawab isteri. Okey, bukannya suami saja bertanggungjawab, tapi isteri pun ada tanggungjawab dia. Okey, yang pertama adalah mentaati suami dan menunaikan haknya. Suami kita kena taat. Kalau kita nak keluar ke mana-mana, sekiranya awak nanti dah jadi seorang isteri, kalau nak keluar ke mana-mana, kena minta izin pada suami. Okay? Kalau katakan suami kata, okey je, pergilah nak keluar pergi mana-mana pun, awak sekurang-kurangnya isteri kena mesej juga suami, kata saya keluar pergi pasar beli barang. Ada kita dah tahu dia kata tak perlu minta izin, so kita kena mesej juga bagi tahu si suami dekat mana kita berada. Kita nak pergi mana, kena maklumkan dekat dia. Okey, yang kedua adalah menjaga maruah diri suami dan keluarga. Menjaga maruah diri suami dan keluarga ni maksudnya kalau katakan dalam keluarga kita ada masalah, tak kiralah apa saja masalah, kita jangan pula pergi bercerita dekat orang lain. Biasalah orang perempuan kan, kadang-kadang petang-petang tu ada aja grup gosip dia, ada aja grup untuk dia pergi melepak depan rumah, melepak dengan jiran-jiran. Minta sangat-sangat, kalau nak pergi melepak tu, jangan sesekali menceritakan hal-hal keluarga kepada jiran-jiran, kepada kawan-kawan. Walaupun kawan tu adalah best friend. Walaupun kawan itu adalah rakan karib kita. Okay, minta sangat-sangat jangan ceritakan masalah. Sebab itu semua adalah maruah keluarga kita. Kalau kita canangkan dekat orang, kita cerita dekat orang, orang tu pula akan cerita dekat orang lain, maka akan tersebarlah aib keluarga. Okay? Jadi sebab itulah si isteri, peranan dia kena jaga maruah diri suami dan juga keluarga. Okey, yang ketiga, memelihara dan juga mendidik anak-anak.
Si isteri kena pelihara dan juga mendidik anak-anak. Tapi sebenarnya memelihara dan mendidik anak-anak ni bukanlah terletak pada tanggungjawab si isteri sahaja. Si suami pun kena turut membantu membesarkan anak-anak. Okey, yang keempat adalah menguruskan rumah tangga. Okey, uruslah. Maksudnya sebab perempuan ni biasanya dia lebih organize, dia lebih ambil berat tentang hal-hal keluarga, hal-hal rumah tangga. So uruslah. Tapi kalau ikut Islamnya, mendidik anak dan menguruskan rumah tangga ni kena bekerjasama di antara isteri dan juga suami. Okey, seterusnya kita tengok apakah tanggungjawab pekerja. Bila kita dah habis sekolah ataupun ada yang dah bekerja kan, jadi ada tanggungjawab awak sebagai seorang pekerja. Walaupun awak ni bukan majikan, awak ni bukannya pemimpin, awak bukannya bos, tapi masih lagi ada tanggungjawab awak. Yang pertama adalah mengikut arahan ketua. Ketua kata A, kena A. Ketua kata B, kena B. Okey, tak boleh awak bantah arahan ketua. Okay, kalau macam sekarang ni ramai pelajar yang bekerja, sudah je habis je SPM, bekerja sebagai rider, food panda. So dalam pekerjaan awak tu, order masuk, awak kena hantar dekat katakan awak kena hantar dekat USJ 8. Awak kena pergi hantar dekat alamat dia di USJ 8. Awak tak boleh hantar alamat dekat Putra Heights. Itulah contohnya, kena ikut arahan. Okay? Yang kedua, bekerja dengan penuh integriti. Okay. Bekerja ni kita mesti bersemangat, kena penuh amanah. Kena ada amanah. Amanah tu, sikap amanah tu penting dalam hidup seseorang pekerja. Sebab kalau dia tak amanah, contoh tadi Ustazah bagi awak adalah sebagai seorang rider. Kalau awak tak amanah, makanan tu akan sampai dekat tempat lain. Ataupun makanan tu takkan sampai dekat yang order tu. Nanti akan jadi masalah kepada diri sendiri, kan? Okey, yang ketiga, bekerja mengikut prosedur yang ditetapkan. Ada tata cara kita bekerja, so kita ikutlah cara yang betul. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan sempurna yang mungkin. Laksanakan tugas, kalau diberi tugas, diberi amanah, kita buat dengan sebaik-baiknya. Kita jaga barang tu dengan sebaik-baiknya sampai dekat tuan dia. Okey? Seterusnya, ini adalah ilmu tambahan ya. Kita tengok Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya wajib atas seorang muslim mendengar dan mentaati perkara yang dia suka ataupun benci, jika tidak disuruh melakukan maksiat. Jika disuruh melakukan maksiat, maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat. So, dekat sini kita dapat faham bahawa kita sebagai orang Islam wajib mentaati sesuatu perkara tu. Kalau sesuatu arahan tu, kita wajib taat, kita wajib ikut. Sama ada kita suka ataupun kita tak suka, wajib ikut. Okey, sekiranya perkara tersebut tidak melanggar syariat agama. Macam contohnya, kita pekerja. Okey, majikan minta kita on time, tepati masa, pukul 8 masuk office, so pukul 8 kita kena masuk. So, benda tu benda yang baik kan, bukan benda yang maksiat. So, kita kena ikutlah. Sekiranya disuruh untuk melakukan maksiat, nampak tak ni? Jika disuruh melakukan maksiat, maka tidak wajib dengar atau tidak wajib taat. Sekiranya majikan kita tu minta kita jadi cashier kan dekat kedai. So sekiranya majikan minta kita buka tudung, dia suruh kita buka aurat kita lah. Dia tak suka kita tutup aurat, maka benda tu kita tahu benda yang maksiat, benda yang melanggar perintah Allah, maka tidak wajib dengar dan juga tidak wajib taat. Begitu juga dengan arahan suami. Katakan suami minta kita pakai seksi, pakai pakaian ketat, so tudung, soken apa semua jangan pakai. Sebab dia kata dia tak suka tengok ke apa ke kan. Jadi itu semua kita tak wajib taat.
Faham ya? Benda yang selagi mana arahan suami, selagi mana yang bertepatan dengan Islam, tak melanggar Islam, so kita wajib taat. So kalau benda tu memang berlawanan dengan ajaran Islam, jadi kita tak perlu taat. Okay? Okey, kemudian kita teruskan dengan tanggungjawab anak ya. Ini adalah bahagian yang paling penting sebab kita semua adalah seorang anak kan. Kita adalah anak kepada kedua-dua ibu bapa kita. So kita tengok apakah tanggungjawab anak. Yang pertama, berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Sekiranya mereka masih hidup, ibu bapa kita masih hidup, kita masih lagi kena berbakti, dan sekiranya mereka meninggal pun kita kena berbakti. Okay. Yang kedua, jadi Ustazah akan terangkan macam mana cara kita berbakti kepada ibu bapa ketika mereka masih hidup dan ketika mereka telah tiada. Ya. Okey, yang kedua adalah sentiasa mendoakan mereka. Ketika bila kita doakan kepada kedua-dua ibu bapa kita, ketika solat, waktu solat itulah adalah waktu yang paling afdal kita berdoa kan. Ataupun ketika kita bersujud tu, sujud setiap kali solat, awak solat fardu last kali tu, awak sujudlah lama-lama, doalah masa awak sujud tu. Okey, doalah apa-apa je, minta Allah permudahkan segala urusan mereka, minta bagi Allah panjangkan umur mereka, murah rezeki dan sebagainya. Okey. Kalau katakan awak tak tahu doa dalam bahasa Arab, jangan bimbang. Okay, cakap doalah dalam bahasa Melayu. Cumanya masa sujud tu awak hanya boleh berdoa dalam hati saja. Jangan sampai mengeluarkan suara, mengeluarkan perkataan. Okey, nombor 3, sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka minta tolong apa pun kena bantu. Jangan sesekali keluar perkataan itu takut-takut nanti kita jadi anak yang derhaka ataupun kejaplah, kenapa tak suruh adik. Itu semua adalah perkataan yang boleh mengguriskan hati ibu bapa kita. Jadi sebagai anak kita kena bantulah mereka dengan sebaik-baiknya. Janganlah sebab cerita TV, kita suka suatu cerita dekat TV tu, sampaikan kita pekakkan telinga. Ibu bapa kita panggil, kita buat dono aja. Sebab apa? Sebab drama kat TV. Tak boleh ya. Okey, yang keempat, sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Okey, buat baiklah. Kalau mak kita sakit, ayah kita sakit, walaupun kita duduk jauh, maka kita kena pulang jenguk, ziarah dan juga bawa ke hospital ataupun ke klinik. Buat baik dan juga menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka ni. Setiap ibu dan juga bapa masing-masing ada kawan dia. Tak pun selalunya jiran lah. Jiran yang terdekat dengan rumah mak ayah awak tu adalah rakan baik mereka lah. Jadi kita kalau mereka masih ada ke ataupun dah meninggal, maka kita kena ziarah. Kita kena pergi jenguk juga rakan-rakan mereka. Bagilah buah tangan dan sebagainya. Okay. So, untuk berbakti kepada ibu bapa, tengok yang poin yang pertama ni, kalau masih hidup. Kalau mereka masih hidup, so yang pertama cara berbakti adalah kita mendoakan kesejahteraan mereka. Kita doakan macam yang Ustazah ceritakan tadi. Okay, kita doakan mereka. Yang kedua, kita membantu mereka sekiranya mereka dalam kesusahan. Kena bantu mereka sebab mereka masih ada kan. So kita lah, siapa lagi mereka nak harapkan bantuan kalau selain daripada anak-anak. So anak-anak ni kena membantu mereka. Okay. Yang ketiga, merawat ketika sakit. Okay. Kalau mereka sakit, terlantar dekat hospital, tak ada orang nak jaga, so kita lah sebagai anak ni yang akan merawat mereka. Okay. Kalau katakan mereka, ibu bapa kita ni dah pun meninggal dunia. So macam mana nak buat ni? Nak rawat tak boleh. Sebab nak rawat tu biasanya ketika mereka ada. Kan bolehlah kita rawat, kita berbuat baik dan sebagainya. So kalau mereka dah meninggal dunia, yang pertama of course lah doa. Okay, doa kita kepada kedua-dua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Yang kedua adalah berbuat baik, menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Ini kalau ibu bapa kita dah meninggal, so
Sekiranya mereka ni ada rakan-rakan baik kan, rakan-rakan jiran-jiran dekat rumah tu, so kita kena sambungkan silaturahim. Kalau balik je, balik kampung je, kena pergi ziarah, kena pergi melawat, bawa lah buah tangan dan sebagainya. Okey, itulah antara cara-cara kita nak berbakti kalau ibu bapa kita masih hidup dan juga dah meninggal dunia. Okey. Okey, last sekali adalah pengajaran. Okey, sebelum kita ke bahagian pengajaran, ini adalah ilmu tambahan lah. Ilmu tambahan untuk kita semua. Sebab kita adalah anak kan. Jadi apa nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19. Yang pertama, Luqman Hakim ni nasihatkan kita supaya mengesakan Allah. Apa maksud mengesakan Allah ni? Apa maksud mengesakan Allah? Mentauhidkan Allah. Maksudnya kita sujud ataupun kita sembah hanya kepada Allah. Sebab itulah kita masuk ke kelas-kelas agama. Sebab kita tak nak kita ni mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang tidak sihat. Unsur-unsur yang menyeleweng daripada agama. Kan? Okay, kita belajar dalam Islam, kita kena mengesakan Allah, kita kena sembah hanya kepada Allah, so kita kena buatlah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Ini pun penting. Okay, ini pun penting, memang wajib. Kita sebagai anak, wajib berbakti kepada ibu bapa. Wajib berbuat baik kepada ibu bapa. Nasihat yang ketiga adalah sentiasa bersyukur kepada Allah dan menghargai kedua-dua ibu bapa kita. Okay, macam mana cara kita nak menghargai kedua-dua ibu bapa kita? Paling simple, paling senang. Awak duduk dekat rumah sekali dengan ibu atau bapa awak. Bila masa sampainya masa hari jadi dia. Benda paling simple kan? Bila sampai je hari jadi dia, kumpullah duit. Pakatlah dengan adik-beradik awak, beli kek sebiji dekat dia. Tulis happy birthday mak, happy birthday ayah. Tulis yang tu. Walaupun benda tu simple. Kek kalau yang paling murah tu sebiji adalah kot dalam RM15 kan. So awak beli kek yang RM15 dah lah. Awak bukannya kerja lagi. So awak beli, awak buat surprise dekat dia. Tu pun dah menggembirakan. Dia ibu bapa akan rasa dihargai. Kalau katakan setiap bulan ibu bapa awak tiap-tiap hari bagi duit. Katakan RM5 untuk awak ke sekolah, RM10 ataupun banyak lagi kan. So awak ambil daripada duit yang diorang bagi tu, ambil RM1. Setiap hari kumpul. Sebulan bolehlah RM20. So RM20 tu awak belilah apa-apa untuk ibu ataupun bapa awak. So dia akan rasa dihargai. Okay? Seterusnya nombor 4, setiap perbuatan baik atau jahat akan diberi balasan oleh Allah. Kita kena ingat perbuatan kita, walaupun benda tu sekecil-kecil zarah, sekecil-kecil kuman kita tak nampak, ataupun walaupun benda tu awak anggap simple, tapi akan diberi balasan. Okay, kalau perbuatan baik akan diberi ganjaran, iaitu ganjaran pahala. Tapi kalau perbuatan jahat akan diberi balasan dia. Okay, sebab itulah setiap perbuatan kita hari-hari ni, kita duk buat apa-apa pun hari-hari, kita kena ingat Allah. Kita kena ingat syurga neraka. Kita kena ingat dosa pahala. Okay. Seterusnya, dirikan solat. Seterusnya adalah dirikan solat. Sebab solat ni adalah tiang agama. Kalau kita tak solat, maka runtuh tiang tu. Adakah bangunan tersebut akan berdiri? Tak. Okay, jadi kena dirikan solat. Yang seterusnya, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Iaitu, apa yang dimaksudkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okay, kalau kita duduk kat rumah, kita nampak adik kita buat benda yang tak baik, benda yang tak betul, maka kita kena tegur dia. Kita kena seru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okay, seterusnya, bersabar atas segala musibah. Kalau apa saja ujian yang Allah bagi dekat kita, kalau apa saja musibah yang kita dapat, kita kena bersabar. InsyaAllah hikmah dia, lepas tu Allah akan gandakan lagi. Kalau macam contohnya kita dilanda musibah lah. Allah sebenarnya bukannya musibah pun, Allah bagi ujian dekat kita kan. Jadi kita kena banyakkan bersabar, banyakkan ingat Allah. Kadang Allah nak tegur kita. Macam COVID-19 ni lah. Manusia tiap-tiap hari sangat bekerja, siang malam sampai tak tahu penat kan. Lepas tu lahir kali bila Allah turunkan COVID ni,
sampai menyebabkan kita sekarang ni berada di dalam rumah aja, nak keluar pun rasa takut kan. So kita kena bersabarlah di atas segala musibah lah, dan ada juga orang yang sampai kehilangan pekerjaan. So kena bersabarlah. Okey, seterusnya menjauhi sifat sombong. Ni pun kena sifat sombong, sifat angkuh, riak, takbur. Semua tu kena jauhkan lah daripada diri kita. Kita tak nak sikap-sikap yang macam tu. Okey, last kali kena elokkan percakapan. Dengan cikgu kita kena cakap macam mana bila kita berdepan dengan cikgu. Tak bolehlah duk hang aku kan. Kena betulkan percakapan, elokkan percakapan kita. Begitu juga kita dengan adik-beradik dengan yang lain. Kalau dengan abang kita, orang yang lebih tua pada kita, abang atau kakak, kalau boleh gunalah bahasa yang sebaiknya kan. Ni main maki aja, main cakap lepas saja kan. Dengan ibu bapa pun macam tu juga, kena jaga percakapan. Tolong elakkan percakapan yang boleh mengguriskan hati mereka. Tapi kalau tak ada benda yang nak cakap, ataupun kita rasa bila kita cakap ni akan mengguriskan hati seseorang, baik diam. Diam itu adalah sebaik-baiknya lah. Okey. Okey, kita tengok last kali adalah pengajaran hadis. Okey, apa yang kita dapat daripada hadis ni? Okey, sebagai umat Islam, kita hendaklah memainkan peranan sebagai pemimpin, kerana setiap pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Okey, itu adalah pengajaran yang pertama. Okey, seterusnya sebagai umat Islam, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adil dan amanah agar dikasihi oleh Allah. Okey, pengajaran yang ketiga yang kita boleh ambil adalah sebagai umat Islam, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga supaya selamat di dunia dan akhirat. Okey, seterusnya sebagai umat Islam, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga agar rumah tangga kekal harmoni. Okey, seterusnya sebagai umat Islam, kita hendaklah bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki diberkati. Okey, last kali adalah sebagai umat Islam, kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, kerana jasa mereka tidak terbalas. Okey, ini adalah contoh-contoh ayat pengajaran. Untuk ayat pengajaran, sekali lagi Ustazah bagi tahu, untuk ayat pengajaran kena ada PIH. Okey, P itu untuk pendahuluan, I untuk isi, dan H untuk huraian. Okey, so dekat sini awak tengok sebagai umat Islam, kita hendaklah ni adalah pendahuluan dia. Maksudnya dalam ayat pengajaran memang kena ada pendahuluan. So, yang tengah ni, setiap individu berperanan sebagai pemimpin, menjalankan tanggungjawab apa semua ni, ini adalah isi dia. Okey, isi dia. Untuk isi, awak jangan bimbang. Untuk isi ni, awak boleh sahaja buat isi yang berkaitan dengan pemimpin, iaitu tajuk kita pada hari inilah. Okey, dan kerana agar bagi untuk contoh dan yang last kali ini adalah huraian. Okey, kerana agar bagi untuk contoh dan juga yang sebelah kanan ni adalah huraian. So, untuk ayat pengajaran sekali lagi tolong ingat mesti ada P pendahuluan, I isi, dan juga H huraian. So, saya rasa pembelajaran kita, kelas kita tamat di sini. Kalau ada apa-apa yang nak tanya, mohon tanya dekat komen di bawah, ataupun awak boleh sahaja terus masukkan, tanyakan soalan dalam grup kelas. Okey, jadi kita akan tutup majlis ilmu kita. Kita akan tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, setakat itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.